Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk melihat pembentangan kajian saya. Saya Siti Aisyah binti Haji Muhammad Razi dari Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Jadi, kajian yang ingin saya bentangkan pada hari ini bertajuk Salah Representasi Amalan Perubatan Moden dalam Drama Melayu Tempatan, Cadangan kepada Penyelesaian. Jadi, apa itu drama? Drama kebanyakannya dan biasanya ditonton oleh kebanyakan isi rumah bersama keluarga ataupun secara bersendirian. Drama ditonton di televisyen ataupun di mana-mana telefon bimbit anda ataupun komputer riba anda ataupun komputer persendirian anda. Jadi, mengapa kita menonton drama? Ini kerana drama merupakan satu sumber kepada hiburan, informasi dan juga pendidikan. Namun, pernah tak kita apabila menonton drama, kita perasan ataupun kita perasan ada beberapa kesilapan, sama ada ketara ataupun tidak, yang dipaparkan di dalam drama tersebut, terutamanya elemen perubatan moden. Mungkin kita pernah terlihat, mungkin juga kita tidak pernah ternampak. Jadi, permasalahan kajiannya adalah mungkin ketika anda menonton drama, anda terlihat ataupun perasan dengan kesilapan-kesilapan ini. Sebagai contoh, kesilapan ini ataupun kesilapan ini mungkin bagi mereka yang tidak mempunyai latar belakang dalam bidang perubatan ataupun medikal, mereka tidak perasan dan mereka tidak tahu pun. Namun, bagi penonton yang mempunyai latar belakang dalam bidang perubatan medikal dan juga kesihatan, mereka sedar ini apa yang dipaparkan di kaca televisyen di dalam drama tersebut adalah satu kesilapan. Ya, ia merupakan satu kesilapan. Jadi, apa yang sebenarnya? Untuk maklumat, apa yang dipakaikan oleh pesakit ini adalah cervical collar. Sepatutnya dipakai seperti ini. Bukannya seperti ini yang di dalam gambar ketika terbaring. Kerana itu ianya dipanggil cervical collar. Sepatutnya dipakai di sini, bukannya di muka. Begitu juga dengan ambu bag. Kita biasa melihat dengan bagi mereka yang gemar menonton drama-drama perubatan, apabila ada berlakunya dengan kemalangan, kita akan dapat lihat bahawa petugas kesihatan ataupun pegawai perubatan akan melakukan ambu bag ini untuk memberikan aliran oksigen kepada pesakit secara manual. Walau bagaimanapun, di dalam drama Melayu kita, seperti yang saya sertakan di sini, ambu bag ini dibiarkan tergantung tanpa pengawasan dan kendalian oleh mana-mana pihak pengamal perubatan, sama ada jururawat ataupun doktor. Nyata ini merupakan satu kesilapan kerana apabila ambu bag tidak dikawal, dipam secara manual, oksigen tidak dapat disalurkan kepada pesakit. Seterusnya, ketika ini pelakon ini meminta agar menghubungi talian kecemasan seperti yang dipaparkan di televisyen itu adalah 911. Walau bagaimanapun, 911 digunakan di Amerika Syarikat, bukan di Malaysia. Kerana di Malaysia, nombor talian kecemasan kita adalah 999 sebagaimana dinyatakan dalam portal rasmi Angkatan Pertahanan Awam. Jadi apa yang dipaparkan, apa yang dilontarkan itu adalah tidak tepat. Dan seterusnya, akhir sekali, ini adalah CPR. Sekiranya kita biasa menonton drama perubatan, kita akan tahu bahawa proses melakukan CPR adalah satu proses yang sangat intens, sangat tegang, di mana pengamal perubatan akan sentiasa berada dalam keadaan pantas dan serius. Walau bagaimanapun, di dalam drama ini, seperti yang saya ambil paparan skrin, petugas perubatan ini, pelakon ini, karakter ini hanya duduk seperti itu dengan kedudukan posisi tangannya seperti ini, berbeza dengan
seharusnya yang dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan CPR. Tangannya lurus. Tetapi di dalam gambar, di dalam drama, tangannya bengkok. Malah kedudukan jarinya juga tidak tepat. Jika ini berlaku, adakah proses CPR dapat dilakukan dengan berjaya? Semestinya tidak. Dan ini pastinya akan menimbulkan kekeliruan kepada para penonton. Sekiranya mereka terlihat para pengamal perubatan melakukan CPR secara realiti, di dalam dunia realiti, mungkin mereka akan kata, saya tengok dalam drama bukan macam ni. Kamu hati-hati. Jangan sampai mencederakan ahli keluarga saya. Mana tahu kan? Jadi, apa kesannya kepada para penonton dan juga industri drama apabila berlakunya kesilapan seperti ini? Yang pertama, boleh menimbulkan salah faham dalam kalangan para penonton. Itu pastinya. Sebagaimana menurut Stowe, walaupun siri popular Law and Order memaparkan banyak kesilapan, namun menurut kajian beliau, para penonton masih mempercayainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat besar dan serius kerana kesilapan dalam pemahaman sesebuah informasi ini boleh menyebabkan sesuatu perkara yang serius bertambah serius. Contohnya panggilan kecemasan tadi. Nombor sepatutnya adalah 999 tetapi mereka ingat 911. Jadi sampai bila kita dapat menghubungkan talian kecemasan kepada pihak yang berkenaan? Kemudian, ianya boleh mencemarkan imej industri drama tempatan serta institusi perubatan negara secara tidak langsung. Kita lihat saja, apabila berlakunya kesilapan seperti yang saya tunjukkan tadi, ini menjadi bahan jenaka dalam kalangan pengamal perubatan dan juga masyarakat. Contohnya di dalam laman sosial media yang saya paparkan ini, saya sertakan, anda dapat lihat bahawa para netizen, para penonton, rakyat kita sudah mula mengeluarkan komen yang tidak elok kepada para industri drama kita. Jadi ini merupakan sesuatu yang perkara yang serius kerana apabila mereka hilang kepercayaan kepada drama kita, maka drama kita untuk maju lebih ke depan adalah agak mustahil kerana tidak mendapat sokongan. Jadi untuk menyokong kajian saya, di sini saya sertakan beberapa sorotan literasi yang berkaitan. Contoh untuk drama, saya ada Bosen dan Turo yang telah memberikan pengertian drama sebagai satu bentuk seni atau kanvas yang huraikan dan menterjemahkan dunia manusia melalui dialog dan juga lakonan. Begitu juga melalui Turo, drama merupakan satu medium yang berkemampuan untuk menyampaikan maklumat secara santai dan menghiburkan kepada para penonton. Kemudian kita ada adegan perubatan dalam drama. Turo menggambarkan adegan perubatan dalam drama sebagai sebuah cerita yang memaparkan proses rawatan sesuatu penyakit dilakukan di samping watak-watak yang berpengaruh dan berkuasa di dalam sebuah sistem perubatan. Sambungan, sama seperti drama-drama lain, adegan perubatan dalam drama kebanyakannya ditulis oleh penulis skrip yang tidak mempunyai pendidikan dan latihan dalam bidang perubatan dan menjadikan paparan fakta dalam drama sebegini tidak sepenuhnya tepat. Jadi apa tujuan adegan perubatan moden dalam drama? Menurut kajian yang pernah dilakukan, Parlow dan Dalquist mengakui bahawa drama perubatan juga terkenal dan menjadi pilihan dalam kalangan para pelajar perubatan kerana ianya dapat melatih mereka supaya bersedia dalam menghadapi kesulitan yang bakal dihadapi di masa hadapan. Begitu juga mengenai Parlow dan Dalquist menggunakan adegan perubatan dalam drama sebagai kaedah pengajaran juga merupakan salah satu cara untuk menarik minat para pelajar untuk terus fokus dengan pembelajaran mereka. Salah representasi amalan perubatan moden dalam drama. Menurut Katz, menjadikan drama house sebagai contoh. Menurut beliau, apa yang dipaparkan dalam drama perubatan ini adalah mengecewakan, terutama dari segi pembawakan perbuatan seorang doktor. Ini kerana bagi beliau adalah mustahil untuk seseorang doktor itu mampu menyelesaikan semua masalah tanpa perlu berbincang dengan ahli kumpulannya.
Namun di dalam siri ini digambarkan bahawa House ini serba tahu. Jadi istilah tidak tahu. Ini menjadikan watak House diangkat sebagai seorang wira yang sangat hebat dan berkebolehan dalam dunia perubatan. Manakala bagi Godwin pula, beliau mendapati bahawa tugasan-tugasan doktor yang dipaparkan dalam drama televisyen kebanyakannya adalah silap. Lebih-lebih lagi dari segi pengagihan tugas antara doktor dan juga jururawat. Jadi, bagaimanakah cara untuk menangani masalah ini daripada terus berlaku? Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, ternyata banyak kesan negatif yang berlaku apabila isu salah representasi amalan perubatan ini terus berlaku di dalam drama kita. Jadi untuk itu kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti saranan penyelesaian bagi membendung masalah salah representasi amalan perubatan moden dalam drama Melayu tempatan. Iaitu kaedah kajian yang saya gunakan adalah kaedah kualitatif, di mana temubual secara mendalam bersama 6 orang penerbit drama Melayu tempatan telah dilakukan secara berasingan. Mereka seperti informan ini perlulah mempunyai 10 tahun pengalaman dalam industri drama tempatan dan semestinya sudah menerbitkan sekurang-kurangnya 5 buah drama atau telemovie atau filem berbahasa Melayu. Dan semestinya informan ini juga perlulah mempunyai syarikat penerbitan sendiri. Hasil daripada kajian melalui temubual secara mendalam itu, terdapat satu sarana yang dikemukakan oleh mereka, iaitu mereka berharap agar ditubuhkan badan pemantau skrip. Sebagai contoh, mengikut contoh Hollywood yang menubuhkan Hollywood Health and Society Program. Ini kerana persatuan ini terdiri daripada pengamal perubatan dan individu-individu yang terlibat dalam industri media, terutamanya penerbit dan penulis skrip. Selain daripada itu, persatuan ini juga turut memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada para penerbit dan penulis skrip drama serta filem dalam menerbitkan kandungan media yang berkaitan dengan kesihatan dan perubatan. Persatuan ini turut memainkan peranan dalam meneguhkan kesilapan-kesilapan yang berlaku terhadap kandungan media. Di samping sering mengajukan seminar juga bengkel berkaitan kesihatan dan perubatan dalam kandungan media. Jadi mereka berharap dengan menubuhkan badan pemantau skrip ini dapat membantu para penerbit drama memperbaiki lagi fakta dalam skrip mereka. Selain daripada itu, melalui penubuhan badan pemantau skrip ini juga dapat memantau kesilapan isi kandungan skrip dan drama. Sebagai contoh, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menubuhkan satu badan khas yang bertanggungjawab dalam menerima dan menilai kandungan skrip berkaitan elemen perubatan atau kesihatan. Dan semestinya, badan yang dilantik perlulah sentiasa bersedia tanpa sebarang kerenah birokrasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan yang ke-6, Arlimam, KKM perlu ada bahagian komunikasi dia. Someone untuk jadi badan penasihat, good to have someone yang boleh memperbetulkan bukan sahaja untuk TV tetapi untuk media sosial, media cetak apa semua kan. Dia ada yang memantau apa benda yang tak betul di blog, YouTube ataupun Facebook. Kenyataan ini turut disokong oleh informan yang ke-6 iaitu jadi saya sokong sangat kalau KKM terlibat dalam meluluskan skrip ataupun cerita ataupun scene yang melibatkan bidang perubatan bagi memastikan karya-karya yang keluar itu yang baik, yang benar, yang tepat supaya masyarakat tidak keliru dengan apa yang ditunjukkan. Selain daripada itu, penubuhan badan skrip ini juga penting agar mereka dapat menyemak fakta dan cara representasi dengan sahaja. Bukannya merombak ataupun membetulkan skrip drama secara keseluruhan. Jadi menurut informan ke-6, peringkat awalnya pastikan apabila kita berkarya, contohnya tentang perubatan, kita kena buat research, merujuk pakar-pakar yang sebenarnya dalam bidang perubatan. Ini yang dilakukan oleh Persatuan Hollywood Health and Society. Seterusnya, di Malaysia memang ada badan-badan atau persatuan yang terlibat daripada pengamal perubatan. Walau bagaimanapun, kurangnya promosi daripada mereka ini menyebabkan ramai dalam kalangan
penerbit drama, syarikat penerbitan yang tidak tahu akan kewujudan mereka. Oleh itu, badan-badan ini perlulah sentiasa melumpuhkan promosi perkhidmatan mereka secara berterusan melalui dalam talian atau melalui hubungan dengan syarikat-syarikat penerbitan. Contohnya kita ada Medical Myth Buster Malaysia, The Dresser and Co serta Sukarelawan Perubatan Malaysia SPM. Sebagai salah satu contoh inisiatif yang dilakukan oleh SPM, SPM ni dia yang datang jumpa kita. Dia yang beritahu masalah ni, tengok ni semua salah. Itu adalah menurut pengerusi sinaman Malaysia iaitu ZZID. Jadi melalui badan-badan ini, melalui promosi-promosi daripada badan-badan pemantau ini, badan-badan yang sudah ditubuhkan ini, yang sudah sediaan ini, nyata ia dapat membantu para penerbit drama terus menghubungi mereka dan meminta pandangan mereka mengenai fakta-fakta berkaitan dengan perubatan di dalam drama mereka. Dan akhir sekali, tidak melalui KKM tiada masalah. Maksudnya sesebuah badan pemantau skrip itu masih boleh dilakukan walaupun Kementerian KKM sendiri tidak menubuhkan badan pemantau sendiri, dan seharusnya skrip masih boleh dihantar dan dinilai oleh mana-mana pengamal perubatan selagi individu tersebut berdaftar dan disahkan sijil amalan profesional oleh KKM. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan yang ketiga. Kalau director, assistant director, konti, producer study the script and you tak payah jumpa KKM punya tim pun. Actually, you can do a research dengan staff nurse je during the location. Jumpa je staff nurse ke atau doktor-doktor mana, just asking. Begitulah pendapat mereka. Ini kerana mereka juga sedar bahawa agak remeh ataupun akan mengambil masa untuk pihak KKM menyediakan atau menemukan badan pemantau skrip mereka sendiri. Oleh itu, cara yang mudah dan cara yang cepat adalah dengan berjumpa sendiri dengan individu pengamal perubatan yang berdaftar dan minta mereka untuk menyemak kandungan skrip. Jadi kesimpulan daripada kajian yang saya lakukan ini, sejajar dengan kajian ini, kita perlu sedar bahawa kemampuan menganalisis sesuatu isi kandungan drama adalah berbeza dari mata pihak penerbitan dan juga penonton. Ini kerana penonton melihat dan menganalisis untuk penerimaan mereka sahaja. Sebaliknya, pihak penerbitan drama menganalisis kandungan drama untuk diri mereka sendiri sebelum memperbaikinya untuk penambahbaikan dalam drama terbitan mereka sebelum dipertontonkan kepada para penonton. Oleh itu, mereka perlulah mempunyai objektif yang jelas apa tujuan mereka menerbitkan unsur perubatan dalam drama mereka supaya mereka tidak ada kesilapan dalam memaparkan amalan perubatan moden terutamanya dari segi etika kerja pengamal perubatan. Yang kedua, para pengamal perubatan perlu memberikan kerjasama kepada pengamal media, khususnya penerbit drama tempatan dalam memasukkan elemen-elemen berunsur perubatan dalam drama mereka. Sebagai pihak yang mempunyai ilmu dan kepakaran adalah menjadi tanggungjawab kepada para pengamal perubatan untuk meluangkan masa membantu dan menyalurkan informasi yang tepat kepada pengamal media agar mereka tidak melanggar etika kerja mereka disebabkan asas ilmu mereka yang terhad. Jadi dalam situasi ini, setiap pihak perlulah sentiasa bantu-membantu agar informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lancar. Jadi sampai di sini saja pembentangan saya. Terima kasih atas masa yang anda luangkan. Jadi sekiranya anda ada mempunyai masalah atau kemusykilan ataupun idea-idea berkenaan dengan kajian saya alu-alukan seperti mana yang anda ingin, boleh lihat di email saya. Jadi terima kasih dan Assalamualaikum.